Malam ini bukan sesi Kubra Al-Yaqiniyat Al-Kauniyah. Malam ini kita berhenti sebentar untuk kita baca kitab Syekh Ramadan Al-Buti. Malam ini ada sesi khas kerana ada keperluan yang mendesak untuk kita bercakap berkenaan dengan ajaran Doktor ataupun yang dikenali sebagai Buya Ar-Razi Hashim, yang sekarang ini agak viral ajaran-ajaran beliau di Indonesia, tapi bukan sekat di Indonesia, sudah tersebar luas di Malaysia juga, di Singapura, saya yakin di seluruh Nusantara sebenarnya. Pada awalnya saya tidak begitu kita kata tidak ambil pot lah orang kata, ya. Walaupun pada awal tu ada orang kata dah ada masalah di sana dan di sini. Tapi kita bukan jenis ada masalah sikit je dibesarkan isu, tidak. Apa yang kami buat di sidang kalam adalah apabila sesebuah isu itu kami melihat sudah melanggar qat'iyat dalam agama kita ataupun hampir-hampir melanggar qat'iyat ataupun usul dalam agama kita, maka kami akan respon. Ya, maka kami akan respon. Jadi pada malam ini khusus berkenaan dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Ar-Razi Hashim. Baik. Tajuk ni mungkin ada yang kata agak ganas, ya. Kemabukan Ar-Razi Hashim. Saya berfikir panjang sebenarnya untuk meletakkan tajuk tersebut. Dan saya melihat perkataan kemabukan itu sebenarnya paling tepat. Sebab saya yakin beliau bukan orang jahat. Dia bukan orang yang sengaja ingin membawa kekacauan ataupun merunsingkan, mengkonfuskan, mengelirukan umat Islam. Tetapi di sana terdapat unsur kemabukan sebenarnya. Mabuk ini apa? Mabuk ni mendapat satu perkara yang sedap. Okey? Satu ajaran yang sedap. Saya sedia maklum apa yang beliau ajarkan dan dia memang satu benda yang bagi siapa yang faham the whole structure, dia ada kesedapan dia dan dia ada kemanisan dia. Tapi kemanisan lain, kebenaran lain cerita. Okey? Kesedapan pada telinga adalah isu lain. Siapa yang mendalami, kita kata, ajaran-ajaran tarekat, khususnya ajaran berkenaan dengan hakikat Muhammadiyah, dia dah selalu dengar isu-isu seperti ini. Okay? Cumanya, lain-lain tarekat ini, dia punya pengistilahan tu sedikit berbeza lah. Dia tidak exactly the same. Tarekat-tarekat di tanah Arab, tarekat-tarekat di tanah Melayu ataupun di Afrika, dia punya, kita kata, isi utama dia tu, kita kata tarekat-tarekat yang lebih dekat kepada aliran batiniah. Saya tak kata semua tarekat yang ada elemen-elemen besar batiniah ini, cerita dia sama saja sebenarnya. Cuma pengistilahan dia tu ada sedikit berbeza di sana dan di sini. Okey. Jadi saya melihat beliau ni macam ada unsur sedikit mabuk. Bila kita sebut mabuk tu maksudnya his intelligence has been put aside. Rationality dia terpaksa diketepikan atau tertolak atau ditolak oleh sesuatu. Wallahu a'lam bissawab, kita tidak tahu. Kerana apa saya kata begitu? Kerana beliau adalah seorang yang cerdik. Kita boleh lihat daripada penyampaian beliau, dia ada tanda kecerdikan. Ya? Tetapi kemabukan ni dia boleh menghilangkan kecerdikan orang-orang yang cerdik. Okay? Dia boleh menghilangkan kecerdikan orang-orang yang cerdik. Sama dengan konsep majzub tu? Taklah sampai ke situ. Okay? Kita boleh kata ini mungkin mukadimah sahaja. Ya? Mukadimah kepada tahap tersebut. Kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya beliau tidak ke situ. Kerana beliau adalah aset besar umat Islam. Ya? Jikalau beliau kekal di atas jalan Ahli Sunnati wal Jamaah, Al-Syairah wal Maturidiyah dan Tasawuf Al-Junaid ataupun Al-Ghazali, insya-Allah, dan saya yakin umat Islam Nusantara akan dapat banyak manfaat daripada beliau. Jadi kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya beliau tidak beransur lebih jauh kepada ajaran-ajaran bermasalah yang sedang beliau ajarkan pada hari ini. Kadang nampak macam ada unsur kemabukan. Kadang nampak macam ada unsur keanak-anakan. Seperti budak-budak yang baru dapat mainan baru. Okay? Saya tahu pengikut-pengikut beliau mungkin panas telinga bila dengar apa yang saya cakap ni. But I know what I'm talking about. Saya tahu dan saya rasa saya pernah lalui something like that. Okay?
Dan saya tahu ramai ustaz-ustaz, kiai-kiai, tok-tok guru di luar sana yang pernah melalui pengalaman yang sama. And when we see it, we know it. Kita tahu apa yang sedang beliau hadapi, tapi bukan kita nak mendakwa tahu seluruh perasaan ataupun pengalaman kerohanian beliau, tidak. Tetapi tanda-tanda luaran zahirnya itu adalah sesuatu yang maklum. Sesuatu yang maklum. Seolah-olah ada over excitement di situ. Over excitement mendapat sesuatu yang dianggap sebagai satu ajaran yang bagi dia tinggi, bahkan tertinggi. Terlalu excited sehingga akal rasional dia itu melemah.